Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bertemu kita pada malam ini bagi melengkapkan pertemuan bulan Februari 2023, Ahad 26 Februari bersamaan 5 Sya'ban 1444 Hijrah. Hadirin yang berbahagia, bulan yang kedua atau siri yang kedua kita membahaskan berkenaan dengan topik baharu setelah kita menamatkan bahagian Kitabul Iman atau kitab keimanan daripada kitab Mishkatul Masabih. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan perbahasan daripada apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan kajian berkenaan dengan hadis, peristiwa dan tanda-tanda kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu telah saya bicarakan secara umumnya pengenalan berkenaan dengan hadis-hadis peristiwa dan tanda-tanda kiamat ini. Dan apapun ruang lingkup perbahasan ini adalah untuk bertujuan supaya kita bersegera dan memperbanyakkan amal saleh sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 188, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massani yasu, yang bermaksud, dan sekiranya aku mengetahui perkara ghaib, tentulah aku akan membanyakkan amalan kebaikan dan nescaya aku tidak akan ditimpa kesusahan. Jadi daripada pengajian ini kita tidak akan mungkin mengetahui secara tepat sesebuah perkara gaib itu, khususnya berkenaan dengan kejadian dan masa hari kiamat. Namun dengan tanda-tanda yang Nabi berikan kepada kita, ia membolehkan kita untuk mengenal pasti zaman di mana kita berada, dan sekurang-kurangnya kita boleh melakukan persediaan untuk tidak menjadi golongan yang apabila kesemua tanda-tanda ini telah pun terjadi, maka kita menjadi golongan yang terbeliak matanya dan hanya mampu mengucapkan dahulu aku di kalangan orang-orang yang lalai. Ini seiring dengan sifat yang ada Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya berkenaan dengan datangnya akan wujudnya satu golongan yang sentiasa berada dalam keadaan denial, penafian zaman dan kejadian. Namun setelah semuanya berlalu, mereka menjadi golongan yang membeliakkan mata mereka, hanya mampu mengucapkan kami dahulu daripada golongan yang lalai. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Mereka menyatakan ya wailana, betapa celakalah kami, qad kunna fi ghaflatin min hadha, dahulunya kami dalam urusan perkara ini, yakni peristiwa-peristiwa dan tanda kiamat ini, kami daripada kalangan orang-orang yang lalai, ya, kami daripada orang yang tidak mengambil perhatian tentangnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa mukaddimah yang kita akan bincangkan sepatutnya, tapi saya tak bawa semua, terutama dalam masalah-masalah teknikal seperti perbahasan penghujahan hadis ahad, dalam masalah perkara gaib,
bagus jika dibicarakan, tapi pada pengamatan dan pengalaman saya, kuliah umum, kuliah maghrib, kuliah subuh di masjid ini, saya melihat kurang ada kesesuaiannya untuk kita membahaskan suatu perbahasan yang terlalu teknikal dan akademik, seperti masalah penghujahan hadis-hadis ahad dalam perkara gaib. Walaupun ini sebuah tajuk yang menarik untuk diperbahaskan, lebih-lebih lagi bagi mereka yang ada satu keinginan untuk mendalami sesebuah ilmu itu, ya. Baik. Namun kita ambil asas-asas yang penting. Hadirin mati Allah sekalian, dua kitab yang saya jadikan rujukan yang saya telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, tiga kitab. Yang pertamanya kitab muktabar karangan Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Asyratus Sa'ah wal Malahim, kitab tanda-tanda kiamat dan peperangan. Dua lagi dikarang oleh ulama di zaman kita, dan perbahasan ataupun rujukan utama yang kita bahaskan adalah berkenaan dengan sebuah tesis master Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil, yang mana beliau menyiapkan atau menghasilkan tesis ini dalam peringkat master dalam kuliah hadis beliau di Universiti Islam Madinah berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Hadirin mati Allah sekalian, keimanan kita sebagai kaum muslimin, hadis Nabi tentang setiap perkara gaib termasuk peristiwa dan tanda kiamat adalah yang pasti akan terjadi. Hanya kita tidak mengetahui daripada segi ketetapan masa dan juga realiti bagaimana ia berlaku. Kerana himpunan hadis tanda kiamat ini ada yang kita boleh fahami melalui literally secara jelas, ada yang mungkin dia membawa kepada beberapa sudut metafor ataupun kiasan, ya, ini seperti yang berlaku ke atas beberapa sifat kedatangan Al-Masihud Dajjal. Ada sifat-sifat kedatangan Dajjal dengan membawa beberapa perkara tertentu seperti api dan juga air sungai di tangannya. Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Ibn Hazm, ini antara para imam yang melihat ada beberapa perkara sudut yang tidak boleh difahami secara literal ataupun secara zahir daripada teks hadis tersebut. Kita akan sampai kepada bab-bab ini, ya. Kena sabarlah tuan-tuan, tak tahu berapa tahun dengan habis, tapi kita kena sabarlah untuk memahami sesuatu ilmu dan perbahasan itu. Adapun hadis Nabi tentang setiap perkara gaib termasuk hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Kata pengarang, Rasulullah telah memberitahu berkenaan kejadian-kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat, kerana Allah memperlihatkan kepada baginda tentang perkara gaib yang akan terjadi. Hadis-hadis dalam perbahasan ini, ya, mencapai darajat yang dipanggil sebagai mutawatir maknawi. Apa dia pula ni? Nak main dengan istilah ni pening kepala kita. Okey. Cukuplah tuan-tuan kita fahami hadis-hadis yang sampai ke darajat tidak dipertikaikan pensabitannya oleh para ulama. Jelas. Di antaranya adalah hadis riwayat Hudzaifah, di mana ia pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pengarahan kepada kami dengan sebuah khutbah yang tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi hingga datangnya kiamat, kecuali disebutkan tandanya, difahami oleh orang-orang yang mengetahui dan tidak difahami oleh orang-orang yang tidak akan mengerti. Jadi natijah perbahasan hari kiamat ni dia memang akan jadi dua kelompok. Pertama, golongan yang akhirnya Allah beri kefahaman. Yang kedua, golongan yang dia tak akan faham dalam isu dan perbahasan ini. Ya, sampai sekarang pun kita akan lihat akan ada dua golongan ini, ya, yang faham dan yang tidak faham. Ya, sebab itu kalau kita nak memahami sesuatu perkara dalam masalah hadis akhir zaman, peristiwa ataupun figura sebagai contoh, ya, bab Mahdi saja, berapa banyak kumpulan yang menunggu Mahdi, dan sebahagian telah pun mengiktiraf pemimpin mereka sebagai Mahdi. Jadi takkan kita kata sehingga jadi begitu. Apa punca dia? Kalau di mana Allah tidak mahu seseorang itu mengerti akan sesuatu perkara, maka dia tidak akan mendapat pengertian yang sebenar. Jika ada sesuatu yang saya pernah
ketahui lalu saya lupa, kata Huzaifah, maka aku mengetahuinya lagi sebagaimana seorang yang mengenal orang lain lalu dia berpisah. Ya, Huzaifah sememangnya spesialis beliau dalam bidang hadis-hadis akhir zaman. Cuma sayangnya Huzaifah hidup tak panjang umurnya, dan tak sempat pun Huzaifah untuk melihat peristiwa-peristiwa fitnah besar yang berlaku ketika era para sahabat radhiyallahu anhum. Huzaifah berkata, Rasulullah telah menceritakan kepadaku segala yang akan terjadi hingga ke hari kiamat, maka tidak ada sesuatu pun melainkan aku tanyakan kecuali masalah keluarnya penduduk Madinah dari Madinah. Tuan-tuan, dalam banyak tanda kiamat yang Nabi sampaikan kepada Huzaifah, ada satu perkara, hadirin sekalian, maka tidak ada sesuatu pun, kata Huzaifah, melainkan aku tanyakan kecuali, maknanya Huzaifah faham, Nabi sebut begini faham, Nabi sebut begini faham, Nabi cerita pasal Dajjal faham, Nabi cerita pasal ni, kita tak faham sampai ke hari ni. Huzaifah faham, tapi one thing Nabi sebut kepada Huzaifah tentang masalah atau kejadian penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah kosong. Tuan-tuan, kota Madinah An-Nabawiyah ini akan terjadi suatu peristiwa besar yang menyebabkan kota itu akan ditinggal kosong oleh penduduknya. Kosong ni bukan kosong habis. Nabi bersabda, la tatrukunal Madinah ala khairi ma kanat. Kelak kamu akan meninggalkan kota Madinah di atas kebaikan yang ada di kota itu. Nabi sebut kosong habis. Nabi sebut kamu meninggalkannya untuk siapa? Lil awafi. Apa dia awafi? Yuridu tayru wassiba, burung yang berterbangan, haiwan yang meliar, haiwan liar. Ini akan terjadi pada kota Madinah. Jarang kita dengar dalam kuliah ni tapi ini akan terjadi, ya. Ada riwayat tambahan lain Nabi sebutkan, hatta yadkhulaha az-zi'bu awil al-kalbu awil-zi'bu, sehingga masuk ke dalam kota Madinah itu anjing-anjing dan serigala. Yughdhi fi ba'di sawari al-masjid aw 'ala al-mimbar. Anjing-anjing ini akan kencing di tiang-tiang dan di atas mimbar masjid, sabda Nabi. Ini akan berlaku ke atas kota Madinah. Perbahasannya tuan-tuan kena tunggu nanti. Bulan depan tak sempat puasa, bulan 4 tak tahu ada kuliah atau tidak, baru lepas raya. Jadi paling awal pun kita akan jumpa balik bulan 5, tuan-tuan, ya, InsyaAllah belum kiamat. Jadi boleh bincang lagi lah. Okay. Tapi perkara ini saya sebut sikit lah, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan nak tahu ni, saya boleh faham isi hati tuan-tuan, nampak kan, ya. Isyarat ni banyak, tuan-tuan, Nabi beri kepada para sahabat. Kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, Abu Zar meninggal di mana? Di sebuah kota bernama Rabzah, luar Madinah. Meninggal sendirian tahun 33 Hijrah. Semasa golongan pemberontak mengepung rumah Uthman pada tahun 35 Hijrah, bermula bulan Zulqa'edah, mereka menuntut Uthman turun dari jawatan khalifah, tetapi peristiwa ini berakhir dengan pembunuhan Uthman. Melalui 13 tuntutan pemberontak, salah satunya adalah Uthman dikatakan telah menghalau Abu Zar keluar dari kota Madinah, sehingga Abu Zar pergi menetap di Rabzah dan meninggal di sana. Benarkah perkara ni? Abu Zar keluar dan menetap di Rabzah itu betul, tetapi tuduhan yang menyatakan Amirul Mukminin Uthman sebagai khalifah menghalau beliau itu tidak benar. Sememang tidak dinafikan Abu Zar punyai krisis dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu kepada Uthman sendiri, tetapi itu tidak menyebabkan Uthman menghalau Abu Zar untuk keluar dari Madinah. Abu Zar keluar daripada Madinah ini dijelaskan oleh isterinya sendiri, Ummu Zar, dalam sebuah hadis. Hadis ni ada perbahasan, ada ulama mendhaifkan, tetapi namun di sana ada ulama yang melihat hadis ni sebagai hadis yang sahih, jelas.
Kenapa Abu Dzar keluar? Kenyataan Ummu Dzar, isterinya, menyatakan bahawa dia kata Amirul Mukminin Uthman tidak pernah menghalau suamiku untuk keluar dari kota Madinah. Beliau memilih untuk meninggalkan kota Madinah kerana ada satu sabdaan Nabi kepada beliau. Nabi kata, idza balaghal binaa sil'an fakhruj minha. Abu Dzar, nanti kamu lihat apabila bangunan telah sampai dibina di atas bukit Sila, sebuah bukit berdekat di dalam kota Madinah. Jaraknya dengan dataran masjid itu kurang dari 1 kilometer. Di bahagian belakang sebelah kanan masjid. Siapa biasa duduk Hotel Anwar Movenpick, itu dekatlah tu. Begitu. Ya. Di ada satu side yang belakang masjid bukit itu terdapat Masjid Fatah, iaitu kubu Nabi ketika berlakunya perang Khandaq dulu. Nabi kata bila mana binaan sampai di atas bukit Sila, fakhruj minha, keluarlah kamu dari kota Madinah. Nabi pesan kepada Abu Dzar. Tuan-tuan, zaman tu ada kebinaan sampai atas bukit Sila? Tak ada. Hanya sahaja Abu Dzar melihat orang membina rumah daripada kawasan masjid semakin mendekati ke bahagian bukit Sila. Abu Dzar mengambil keputusan untuk keluar daripada kota Madinah, walau kemungkinan sebenarnya pesanan Nabi itu bukan untuk zaman beliau, kemungkinan zaman kita. Sehingga ke hari ini, hadirin sekalian, masih belum terbina apa-apa binaan di atas bukit Sila. Sehinggalah projek Ruwa Al-Madinah, projek khas putera mahkota Muhammad bin Salman yang telah melancarkan projek Ruwa Al-Madinah pada sebulan yang lalu. Projek itu merangkumi sebuah projek khas pembinaan 5 buah bangunan di atas bukit Sila. Hadirin sekalian, tutup dah jalan. Kalau tuan-tuan pergi Madinah ni, tuan-tuan akan tengok situ tutup belaka dah jalan. Itu kalau dia terbina, terjadi, Nabi dah pernah sebut akan sampai suatu masa binaan sampai dibina di atas bukit Sila. Fakhruj minha, keluar kamu dari kota Madinah. Hadirin sekalian, sejak zaman Nabi sehingga ke hari ini, Madinah belum pernah ditinggal kosong oleh penduduknya, belum pernah sehingga ke hari ini. Dan perkara ini, hadirin sekalian, ya, ditanya dengan lanjut oleh Huzaifah kerana kecintaan dan kasihnya beliau kepada kota Madinah, dan beliau terkejut mengapa Madinah akan ditinggal kosong oleh penduduknya. Tuan-tuan yang belum pernah pergi umrah, belum pernah masuk ke Madinah, ada duit lebih sikit, pergilah. Kan, jangan tunggu-tunggu. Sebab saya tak rasa lama lagi untuk kita sampai kepada peristiwa ini. Ya. Saya tak tahulah bila. Insting firasat hati, hadirin sekalian, hati berkata sendirian. Tuan-tuan tak nak percaya pun tak apa. Kan, tapi hati saya berkata dengan tanda-tanda yang sedia ada, kita tak menunggu masa lama untuk menunggu saat terjadinya peristiwa ini. Dan perkara ini ditanya lanjut oleh Huzaifah kepada Nabi SAW. Bicaranya kita akan baca dalam kronologi tanda besar kiamat nanti, insya-Allah. Ya, ia disebutkan dalam 2 hadis yang kedua-duanya riwayat Abu Daud berkenaan dengan zilzal atau zalazil, gempa, dan kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Baik tuan-tuan, perkara ini tidak khusus kepada Huzaifah sahaja, tetapi Rasulullah pernah berkhutbah pada suatu hari secara sempurna untuk menjelaskan kepada sahabat segala yang akan terjadi hingga hari kiamat. Abu Zaid Amr ibn Ahtab Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kami pernah solat dengan Rasulullah pada waktu subuh. Selesai solat, baginda naik ke atas mimbar dan berkhutbah hingga waktu zuhur. Baginda turun untuk solat, naik semula ke atas mimbar berkhutbah hingga masuknya waktu asar. Kemudian baginda turun solat. Kemudian baginda naik dan berkhutbah sehingga matahari terbenam. Tuan-tuan jangan tanya makan minum macam mana, anggap je lah bulan Ramadan, habis cerita.
Dan kita kreatif sangat, kritis berfikir, logik ke khutbah daripada subuh sampai maghrib ni, turun solat saja, makan minum bila? Anggap je lah bulan Ramadan. Saya dulu duduk di Mesir, bulan puasa pernah datang daurah hadis, bacaan hadis, majlis sima'al hadis, majlis mendengar hadis. Lepas subuh baca hadis ribu-ribu tu tuan-tuan. Bukhari saja 5,000 lebih, campur Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dia buat program 2 minggu. Lepas subuh baca Quran. Dia baca apa ni? Lepas subuh start baca, dengar hadis. Tak ada buat apa satu hari. Lepas subuh baca, dengar gitu. Adalah rehat tu, adalah rehat jugalah. Tapi sambung masuk waktu solat, sambung. Cuma kita ada break. Lepas zuhur tak ada. Lepas zuhur tidur sampai asar. Lepas asar sambung balik baca sampai maghrib, buka. Lepas buka malam khusus untuk Al-Quran malam. Ini ketika di Iskandariah, Mesir, ya, ada pengalaman yang manis sebab di sana saya kenal dengan orang Chechen dan Dagestan. Kan, Highlander man lah, orang-orang bukit. Jadi saya kenal lah sifat mereka macam mana, ya. Ini cerita dia. Baik, Nabi pernah buat begitu dalam pengajian sepanjang itu, hadirin sekalian. Lalu baginda menceritakan kepadaku suatu kejadian sehingga kami tahu dan hafal. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Cuma dalam Sahih Muslim panjang lagi lah cerita ni. Sahabat menjelaskan apa yang Nabi ceritakan. Nabi menceritakan sejarah manusia sebelum zaman baginda hinggalah apa yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Detail Nabi cerita. Cuma tuan-tuan, isinya tidak didetailkan oleh para sahabat. Ini dia. Mungkin ada, tapi datang dalam hadis-hadis yang pelbagai, ya, yang kalau kita himpunkan kita akan dapat kronologi tuan-tuan. Sedar atau tidak, sebenarnya kita pada hari ini hanya menghitung tempoh hari untuk masuk ke gerbang peristiwa pertama tanda besar kiamat. Tapi tak ramai orang sedar benda ni, ya, tak ramai orang sedar. Tapi bagaimana kita boleh maklum tentang perkara itu? Menerusi hadis. Kerana melalui petunjuk hadis, ia dapat menjelaskan kepada kita berkenaan dengan fasa keberadaan kita pada hari ini yang sudah berlalu dari zaman Nabi sekitar 1400 tahun, ya, lebih. Wallahu a'lam. Huzaifah ibn al-Yamani berkata, demi Allah, dia kata, wallahi sesungguhnya aku manusia yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi antara zamanku hingga hari kiamat, dan tidak ada bagiku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahsiakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak diceritakan kepada orang lain selainku. Tetapi Rasulullah pernah bersabda di dalam suatu majlis yang aku ada di dalamnya. Ini termasuk tuan-tuan fitnah-fitnah yang berlaku di era sahabat, yang mungkin tak melibatkan sahabat tapi melibatkan anak sahabat. Contohnya ada hadis yang menjelaskan berkenaan dengan golongan Sufyani. Golongan Sufyani ini golongan zalim di Syam. Ramai daripada pengkaji hadis akhir zaman melihat golongan Sufyani ini di akhir zaman kita. Saya tidak melihat begitu, zaman dah ni tak ada Sufyani dah. Tapi gelaran Sufyani itu diberikan kerana ingin menjaga hati beberapa sahabat. Kerana peristiwa itu dan golongan yang zalim itu merupakan anak kepada sahabat. Dan hadis berkenaan dengan golongan Sufyani ini sangat mirip ternisbah kepada Yazid bin Muawiyah ketika dia menjadi khalifah selama 4 tahun, ketika menggantikan ayahnya tepat pada bulan Rejab tahun ke-60 Hijrah. Berarti panggil Sufyani, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, dinisbahkan kepada tuknya. Lah ni kalau tuan-tuan cari Sufyani mana ada dah. Tak ada. Sama dengan hadis-hadis tentang peperangan Bani Kalb dengan Bani Qais. Sekarang hari ini Arab tenteranya bukan Bani lagi.
Sebab itu zaman itu hadis-hadis peristiwa yang telah berlaku. Sekarang tidak ada negara Arab yang tenteranya pakai bani, tak ada. Tentera sekarang bukan tentera kabilah, ya. Dan sekarang Bani Qais atau Bani Kalb itu tidak menjadi pemerintah pun, ya. Nanti saya akan detailkan berkenaan dengan ini insya-Allah, hadirin sekalian. Baik. Di antaranya ada 3 yang hampir kita tidak dapat menghindarinya, kata Huzaifah. Ada 3 benda kita hampir tidak dapat menghindarinya, iaitu fitnah seperti angin panas. Ada yang kecil dan ada yang besar. Huzaifah berkata, semua golongan itu pergi selain aku. Masih menjadi tanda tanya apa yang disebut oleh Huzaifah ini. Tak apa, kita akan jumpa insya-Allah jawapannya. Ini merupakan dalil yang benar bahawa Nabi SAW telah menceritakan kepada umatnya segala yang akan terjadi hingga hari kiamat, dan tidak diragui lagi bahawa tanda-tanda kiamat diperolehi daripada hadis tentang peristiwa ghaib. Oleh kerana itu banyak hadis yang menyebutkan tanda-tanda kiamat dan diriwayatkan dengan berbagai lafaz daripada sekumpulan para sahabat. Baik, hadirin mati Allah sekalian, ya. Saya ingatkan kepada kita semua bahawa, ya, berkenaan dengan maklumat berkenaan dengan tanda kiamat, ketepatan untuk sesuatu peristiwa itu terjadi itu merupakan rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Cuma untuk manusia melihat sebagai persediaan itu boleh dilihat oleh orang-orang yang mendapat petunjuk. Kerana apa? Kerana hadis-hadis akhir zaman ini. Bahkan kalau ahlul kitab, maklumat yang Allah beri kepada mereka lebih dahsyat. Golongan Yahudi tahu, mereka telah menjangkakan tahun sampainya Nabi di kota Madinah ketika peristiwa hijrah adalah tahun yang mereka jangka munculnya Nabi akhir yang dijanjikan dalam kitab mereka. Yahudi itu tahu. Sebab itu ketika Nabi sampai di kota Madinah, mereka meluru jumpa Nabi nak verify. Abdullah bin Salam verify dan beriman. Huyai ibn Akhtab, Abu Yasir ibn Akhtab datang melihat peristiwa itu, menolak Nabi. Macam mana mereka tahu? Sehingga tuan-tuan, orang Yahudi 3 tahun sebelum Nabi sampai di kota Madinah, mereka telah melancarkan peperangan Bu'as, peperangan besar antara Aus dan Khazraj, dengan tujuan untuk melumpuhkan politik kedua-dua kabilah Arab ini di kota Madinah. Tujuan untuk kaum Yahudi mengambil alih tampuk kekuatan politik di Madinah, sebab mereka tahu dalam masa 3 tahun lagi Nabi yang dijanjikan dalam kitab kita itu akan, kitab mereka itu akan muncul. Macam mana mereka tahu? Jadi tanda-tanda yang terdapat dalam kitab mereka. Seperti mana Maharaja Heraklius, Maharaja Rom Byzantine, Eastern Roman Empire, Ortodoks Timur, di zaman Nabi melihat beberapa tanda bintang di langit, menunjukkan bahawa Nabi yang dijanjikan dalam kitab mereka itu telah pun muncul. Dan beliau hantar orang untuk memastikan perkara itu. Wakil itu kembali kepada Maharaja Herakl atau Heraklius, menyatakan telah muncul Nabi yang dijanjikan dalam kitab kita. Mereka tahu, mereka maklum. Cuma orang Islam ni tuan-tuan, teks kita, saya buat kajian tentang hadis akhir zaman ni, perbandingan 3 agama sekali. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan dan petunjuk lah tuan-tuan, walaupun pening kepala sebenarnya, ya. Tapi tak apalah, kan, ilmu, ada dalil, boleh bahas, boleh kaji, ya. Kita beza umat Islam, kita tak ada tanda-tanda tahun kejadian dan peristiwa, itu kita tak ada. Atau mungkin ini menjadi sebab kepada kita ini tidak cakna, atau kita sentiasa ketinggalan dalam kerja rangka. Wallahu alam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kepada gerak kerja golongan Yahudi, Nasrani,
rampasan Baitul Maqdis dan sebagainya, Israel tubuh 1946 apa semua, itu ada sebab. Dia tak semata-mata pilih 1948 itu semata-mata sebab politik, tidak. Kenapa dia pilih 1948? Kenapa dia letak aim 76 tahun sehingga 2024 mereka mesti menguasai penuh kota suci Baitul Maqdis? Itu ada sebab, semua ada sebab. Bukan sengaja mereka meletakkan tarikh-tarikh itu. Ada maklumat-maklumat yang mereka ketahui melalui kitab mereka. Banyak persamaan pun, hadirin mati Allah sekalian, sebenarnya. Ya, ini akan saya nyatakan nantilah dalam apabila kita membahaskan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa. Asas kita hadis, dan kita nak tengok bagaimana kitab mereka menceritakan soal peristiwa itu seiring ataupun tidak, hadirin sekalian. Baik, hadirin sekalian. Ya. Okey. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, adalah suatu pendustaan secara terang-terangan bagi orang yang menyangka pada masa ini bahawa dirinya mengetahui bilakah terjadinya kiamat. Ramalan-ramalan ni sungguh bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Bacalah siapa punya ramalan sekalipun, ya, Nostradamus ke, itu famous lah di barat, orang yang dikatakan ramalannya banyak tepat. Tak dinafikan tuan-tuan, tapi kadang-kadang sebenarnya bukan ramalan, dia perancangan. Jadi dia hanya menyebutkan perancangan yang dia sudah ketahui. Jadi wallahu alam, kan? Tapi itu bukan, tak boleh, kita tidak boleh mempercayai dengan sesiapa yang menyatakan tentang pengetahuannya berkaitan dengan bilakah berlakunya kiamat. Perkara ini disebabkan dia belum puas dengan penjelasan Rasulullah tentang bilakah terjadinya kiamat, maka perlu dikatakan kepadanya bahawa Rasulullah bersabda dalam kitab Jibril, tidaklah orang yang ditanya itu, dalam hadis Jibril, tidaklah orang yang ditanya itu, kan Jibril datang menyerupai manusia, datang kepada Nabi. Antara soalan yang Jibril tanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Jawab Nabi, mal mas'ul a'lamu minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu bi'a'lami minas sa'il, lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Mana jawapan Nabi apa? Nabi tidak tahu tentang bilakah berlakunya kiamat itu. Kemudian orang tersebut mengubah erti hadis dan berkata erti hadis itu ialah saya dan kamu mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Sudah macam tu pula tafsiran, pengubahan tafsiran, ya. Bahaya pengubahan tafsiran ini, sebenarnya cukup bahaya berbanding dengan pengubahan teks kitab itu sendiri. Orang tukar ayat Quran, cepat je orang akan detect ni salah. Penghafaz Quran ramai, orang tukar tafsiran lagi bahaya. Tuan-tuan tengok kebinasaan orang Yahudi. Taurat itu mereka bukan tukar Taurat. Walaupun Taurat itu ditulis balik, kemungkinan ada yang gugur daripada penulisan semula itu. Namun kebanyakan isi kandungan Taurat itu betul sehingga ke hari ini. Tetapi apa masalah orang Yahudi? Mereka tidak menggunakan Taurat. Taurat ni panjang ceritanya lah. Taurat ni ada 5 kitab, 5 books yang paling awal. Ya, itu dihimpunkan semuanya dalam Taurat. Itu panjang cerita lah tuan-tuan, susah nak kita nak faham. Tapi tuan-tuan, akhirnya Yahudi pada hari ini menggunakan Talmud, bukan lagi Taurat. Apa different antara Talmud dan juga Taurat? Talmud syarah kepada Taurat. Disyarah oleh siapa? Disyarah oleh rabi-rabi mereka. Ayat Taurat itu betul, syarahannya yang pening kepala, syarahannya yang bertukar. Setiap antara rabi setiap aliran tak sama syarahannya. Dan ini menghasilkan apa tuan-tuan? Menghasilkan kecelaruan, perbalahan. Sebab itu Nabi sebut binasanya ahlul kitab kerana mereka berbantah-bantah dalam urusan kitab mereka. Ini dia. Baik, hadirin sekalian, ini termasuk kebodohan yang besar dan seburuk-buruk penyimpangan. Nabi SAW lebih kenal kepada Allah daripada orang yang berkata kepada orang yang menyangka sebagai orang Arab, saya dan kamu mengetahui bahawa dia itu Jibril.
Rasulullah yang membenarkan ucapannya bersabda, demi Allah, ya, Jibril tidak datang kepadaku dalam bentuk apapun kecuali yang mengetahuinya selain bentuk ini. Dalam lafaz hadis lain, dia juga menjelma kepadaku selain pada kesempatan ini. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kembalilah kepada orang Arab kampung itu. Lalu mereka pergi untuk mencarinya. Ternyata tidak menjumpai sesuatu dan Nabi mengetahui bahawa lelaki itu adalah Jibril setelah beberapa waktu kemudian. Ya. Ini kisah berkenaan dengan hadis Jibril lah tuan-tuan. Sebab dalam hadis Jibril, hadis ni berlaku, Jibril datang menyerupai seorang lelaki yang smart apa semua tu, maklum hadis ni. Hadis ni berlaku beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Okey. Sebab Jibril datang dalam menyimpulkan suatu kesimpulan urusan agama ini tuan-tuan. Lepas itu Jibril tanya kepada Nabi tentang akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku tentang Islam, iman dan ihsan. Tapi nak kata penting tak penting peristiwa kiamat, Jibril tanya kepada Nabi, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Nabi sebut, mal mas'ul bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang ditanya, orang yang bertanya. Lalu Jibril bertanya soalan kedua kepada Nabi tentang kiamat, akhbirni an alamatiha, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di sinilah Nabi jawab dua tanda. Yang pertama, antadidal amatu rabbataha, ibu melahirkan tuannya, dan antaral khufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Ada riwayat tambahan, sahabat tanya, manhum, siapa mereka? Dan Rasulullah menjelaskan, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Hadirin sekalian. Baik. Itu menunjukkan kepentingan, ya. Ini adalah merupakan suatu kepentingan yang jelas, ya, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tanda-tanda kiamat ini. Baik, hadirin sekalian. Banyak lagi, ya, perkara-perkara yang kita boleh bincangkan dalam perkara masalah ini, ya. Begitu juga tidak ada ertinya menyebut tanda-tanda kiamat dan memberitahu kepada orang yang bertanya selama dia mengetahuinya, apalagi dia tidak bertanya tentang tanda-tandanya. Lebih menghairankan lagi daripada perkara ini adalah pendapat Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Hawi. Setelah menerangkan jawapan daripada pertanyaan itu mengenai hadis yang masyhur di kalangan orang ramai bahawa Nabi SAW bersabda, tidak menetap dalam kuburnya 1000, tidak menetap dalam kuburnya melainkan 1000 tahun. Dia berkata, dan aku menjawab bahawa itu batal dan tidak ada dasarnya. Dia menyebutkan bahawa dia telah mengarang. Allahu Akbar. Saya baca ni tuan-tuan, ini detail sangat ni tuan-tuan, terlalu mendalam ni. Saya risau tuan-tuan tak boleh faham cerita ni, perbahasan berkenaan dengan satu kisah, ya, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. InsyaAllah kita sambung perbahasan ni selepas daripada azan Isya, insyaAllah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, hadirin mati Allah sekalian, saya dah sebut dengan tuan-tuan berkataan dengan satu penulis bahagian pada penulisan pengarang dalam kitab yang saya gunakan ini melibatkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, seorang imam besar tuan-tuan. Ada kitab Al-Fatawa Al-Hawi, ya. Perbincangan ini terlalu akademik dan terlalu ilmiah untuk kita bahaskan. Ini berkaitan dengan beberapa pendapat Al-Imam As-Suyuti yang agak ganjil, ya. Jadi ada perbahasannya, iaitu berkenaan dengan dua pendapat: usia umat Muhammad dan juga usia dunia ini bagi manusia. Ini memang ada perbahasan dalam sebuah kitab Al-Imam As-Suyuti, dan ada para ulama yang membantahnya dalam masalah ini. Wallahu alam, hadirin mati Allah sekalian, ya. Dia sebenarnya ada sebuah hadis lah yang datang, tapi hadis ni dihukum palsu oleh para ulama hadis, iaitu berkenaan dengan Allah tetapkan usia dunia ni selama 7,000 tahun. Dan Nabi menyatakan, aku diutuskan pada 1000 tahun yang terakhir, gitu, ya. Maksudnya apa? Untuk lebih kurang julat 1000 tahun yang akhir itu. Wallahu alam, hadis ni dihukum palsu oleh kebanyakan para ulama hadis. Hanya sahaja tuan-tuan, kajian umur manusia ini berdasarkan penelitian tarikh dan umur para nabi. Sebenarnya bukanlah suatu yang sukar untuk kita mendapat berapa lama dah manusia ini sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kita maklum, kita dengan zaman Nabi 1400 tahun. Nabi dengan Nabi Isa sekitar 570 tahun.
Kita boleh top up, tambah. Hatta kalau kita buka dalam beberapa riwayat pun kita dapatkan zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sekitar 900 ke 1000 tahun sebelum Masihi. Campur dengan kita 2023, kita dengan zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lebih kurang dalam 3000 tahun. Nak sampai terus naik lagi sampai ke zaman Nabi Ibrahim, sampai ke zaman Nabi Nuh, sampai hitungan ke zaman Nabi Adam, ya, umur manusia sejak Nabi Adam belum pun mencapai 7000 tahun. Hanya sekitar 6700 ke 6900 tahun. Dan itu memang satu perkiraan tahun yang pernah diguna pakai pun sebenarnya. Sebelum lenyap apabila bermulanya pengiraan tahun miladi ataupun tahun Masihi yang kita guna pakai sehingga ke hari ini. Jadi hadirin mati Allah sekalian, pendapat berkenaan dengan usia umat Muhammad dan usia manusia ini, dunia maksudnya usia manusia ini, yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti, itu mendapat perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Tapi itu tak menjadi perbincangan kita lah pada saat ini, kerana kita tidak pernah untuk menentukan berapa tahun lagi dunia ini tinggal. Tak penting pun. Sebab apa tak penting? Sebab kiamat akan terjadi di saat tidak ada orang mukmin. Orang mukmin yang beriman kepada peristiwa hari kiamat, maka mereka tidak akan dihadapkan dengan peristiwa kiamat oleh Allah Ta'ala. Jadi kok mana mau kita bincang bila kiamat, itu takkan menjadi apa-apa bagi kita, melainkan kita memastikan keberadaan kita adalah seorang mukmin yang tidak akan melihat peristiwa kiamat. Hanya persediaan kita, apatah lagi di zaman ini, kalau kita adalah generasi yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan dan memilih keimanan ketika mana terjadinya peristiwa-peristiwa daripada tanda-tanda besar kiamat ini. Baik hadirin mati Allah sekalian, secara umumnya hadirin sekalian, ya, tanda-tanda kiamat ini para ulama bahagikan kepada dua, As-Sughra dan Al-Kubra, yang kecil dan yang besar. Walaupun Nabi tidaklah menggunakan word ini, perkataan ini secara nyata dalam hadis. Nabi menceritakannya dalam bentuk yang umum, ya. Cuma apa yang saya boleh simpulkan kepada tuan-tuan, peristiwa tanda kiamat ini adalah sebab setiap peristiwa yang Nabi kisahkan, yang Nabi sebut akan berlaku bermula hari kewafatan baginda sampai hari kiamat. Itulah tanda kiamat. Daripada hari Nabi wafat sehinggalah berlakunya kiamat itu. Dan ada satu bahagian di fasa akhir, iaitu peristiwa-peristiwa besar. Apa maksud peristiwa besar? Dunia sudah sampai kepada penghujungnya, dan umat yang hidup pada fasa akhir itu akan melihat beberapa peristiwa-peristiwa besar, dan itu telah pun didetailkan oleh Nabi SAW. Baik berupa peristiwa seperti peperangan, pembebasan Baitul Maqdis, kehancuran kota Madinah, mahupun daripada segi kejadian-kejadian alam seperti terbitnya matahari daripada barat dan selainnya. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, di sinilah perbahasan kita insya-Allah akan bermula. Jadi sebaik selepas Aidil Fitri, insya-Allah panjang usia kita akan sambung perbahasan ini dengan mula kita masuk ke bahagian peristiwa tanda-tanda besar. Ya, insya-Allah. Kenapa tak mula tanda kecil? InsyaAllah saya mula dengan tanda besar dahulu. Kemudian habis tanda besar, baru kita akan cerita tanda kecil. Kerana tanda kecil ni dah habis tuan-tuan. Tuan-tuan cari tanda kecil yang belum berlaku tu memang tak jumpa. Kita hanya menghitung untuk memasuki tanda besar sahaja. Sebab itu saya mulakan dengan tanda besar. Tamat perbahasan tanda besar, kita akan masuk menceritakan tanda kecil. Dan bila kita membahaskan tanda kecil, kita membahaskan setiap kejadian dan peristiwa yang telah dan sedang pun berlaku. Ya, wallahu a'lam, insya-Allah. Baik hadirin sekalian, bolehlah kita berhenti dulu di sini insya-Allah. 8:49 malam. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati usaha kita insya-Allah. Sekadar ini dulu, ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk kebenaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.